Assalamualaikum. Nama saya Fatin Nur Amani binti Hasmi daripada kelas 3I. Jadi kumpulan kami akan membincangkan tentang prinsip al-mas'uliyah dan prinsip al-musawwah, konsep dan aplikasi dalam pengurusan Islam. Jadi untuk pendahuluan, pengurusan dapat didefinisikan sebagai langkah untuk melaksanakan aliran kerja yang dirancang dan bagaimana ia dilaksanakan. Yang kedua, pengurusan ini penting supaya apapun organisasi yang mengamalkan pengurusan, ia akan dapat beroperasi dengan baik dan sistematik. Setiap organisasi perlu melakukan pengurusan. Ia mesti dikawal supaya segala aktiviti dalam organisasi tersebut dapat berjaya aktif dan dapat mengikut perubahan daripada semasa ke semasa. Yang ketiga, definisi pengurusan Islam ia berdasarkan Tauhid. Tauhid membawa makna Allah Subhanahu Taala Tuhan di dunia dan Maha berkuasa daripada semua makhluknya. Jadi macam mana? Konsep Tauhid ini ia mencerminkan keseluruhan pandangan dunia dan alam, dan Allah, keesaan Allah menghukum semua yang ada di muka bumi ini. Dan beza pengurusan Islam dan pengurusan Barat ada dalam kami punya portfolio, tapi kami ada bagi tahu satu contoh, iaitu beza pengurusan Islam dan Barat ialah pengurusan Islam diorang menekankan keseimbangan dan kesatuan antara dunia dan juga masa depan. Pengurusan Barat diorang tidak menggunakan apa-apa prinsip agama. Diorang bersifat dualistik, ya. Yang pertama, al-mas'uliyah, ia bermakna melaksanakan tugas yang telah diberikan dengan benar, dan orang yang melakukan al-mas'uliyah ialah orang yang boleh dipercayai. Yang kedua, al-musawwah, iaitu prinsip pengurusan Islam yang melambangkan keadilan ataupun kesamarataan dalam setiap manusia tanpa wujud diskriminasi. Contohnya macam dalam sebuah organisasi kat Malaysia yang mengamalkan sistem al-musawwah, mereka tidak mengambil kira beza kulit, beza warna kulit, beza bangsa, selagi seseorang itu tidak menyalahi undang-undang dekat organisasi tersebut. Jadi dia layak untuk bekerja di situ. Itu sahaja untuk pendahuluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Yasmin binti Abdul Jalil dari kelas AM 1103I. Hari ini saya akan membentangkan tentang konsep dan aplikasi prinsip al-mas'uliyah. Prinsip ini banyak diguna pakai di dalam sistem organisasi. Sebagai contoh, konsep mas'uliyah mengkehendaki seseorang itu supaya sentiasa bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan berdasarkan kepada pengetahuan dan kebolehannya. Oleh itu, golongan pekerja ini semestinya akan memastikan tugasan mereka dilaksanakan dengan sempurna dan menepati arahan yang ditetapkan. Hal ini kerana sekiranya tugas dilakukan tanpa kemahiran atau kepakaran, maka ia akan menimbulkan kelemahan. Hal ini seiring dengan pandangan Nur Hafilah bahawa pelaksanaan nilai mas'uliyah adalah berlandaskan kepada beberapa kaedah fiqh seperti niat yang betul. Mereka yang mengamalkan konsep mas'uliyah akan sentiasa berkhidmat untuk memberikan yang terbaik, sama ada mereka dipantau ataupun tidak. Secara keseluruhannya, penghayatan konsep mas'uliyah ini dapat menghasilkan sebuah matlamat yang unggul. Tetapi, segala keberkesanan amalan konsep mas'uliyah ini terletak pada diri individu itu sendiri. Hal ini kerana tanpa disiplin serta kekuatan mental yang tinggi, nescaya seseorang itu tidak akan dapat mencapai tahap mas'uliyah yang mereka kehendaki. Pendapat ini seiring dengan surah Al-Mudaththir ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud setiap orang bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya.
Assalamualaikum, saya Nur Fatih Abdul Sarif akan membentangkan tentang kepentingan dan kelemahan konsep Al-Mas'uliyah. Di dalam surah An-Nisa, firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh menyerahkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu berhukum dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepada kamu. Ayat ini diturunkan khas kepada pemimpin dalam melaksanakan amanah mereka dengan adil. Pemimpin perlu untuk menegakkan hukum Allah SWT di muka bumi ini selain menjaga kesihatan, perlindungan dan kesejahteraan banyak orang dan untuk mencegah konflik antara mereka. Amanah ini juga tidak boleh dipisahkan dari sikap adil. Pertama sekali, berdasarkan konsep kepimpinan negara, kepentingan sikap amanah di kalangan pemimpin adalah menjaga hak dan kebajikan rakyat. Pendekatan Al-Mas'uliyah ini mewujudkan seseorang pemimpin yang mempunyai azam yang tinggi dan sentiasa berlapang dada terhadap ilmu. Selain itu, ianya menyeratkan hubungan silaturahim antara rakyat dan pemimpin disebabkan sifat amanah mereka. Secara tidak langsung, kepercayaan rakyat terhadap mereka akan meningkat demi kebajikan dan tanggungjawab mereka pada masa yang akan datang. Selain itu, konsep Al-Mas'uliyah juga mempunyai implikasi jika seseorang itu tidak bertanggungjawab dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan mereka. Contoh gejala yang berlaku ialah gejala rasuah. Rasuah termasuk dalam kategori memakan harta orang lain secara tidak benar atau batil. Pada mereka, rasuah ini dapat membantu orang yang mempunyai jawatan yang tinggi atau orang yang penting dan mendapat sahaja apa kemahuan mereka. Setengah daripada mereka ini menganggap dengan sengaja bahawa istilah rasuah tersebut menjadi seperti hadiah, pertolongan dan bantuan. Rasuah sangat berbeza daripada sedekah dan hadiah. Kadang-kala rasuah ini membawa keuntungan yang sangat besar, namun harus diingat bahawa keberkatan hidup akan berkurang, bahkan mendapat dosa dan laknat daripada Allah SWT. Selain seorang pekerja dan pemimpin yang beriman, perbuatan hina ini hendaklah dihindari supaya keberkatan hidup dapat dinikmati dunia dan di akhirat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Alia binti Nur Azizi dari kelas AM1103I. Ingin membentangkan tentang konsep dan aplikasi prinsip Al-Musawah. Al-Musawah membawa maksud persamaan. Persamaan yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah mengenai persamaan taraf dan kedudukan bagi setiap pentadbir, pengurus dan setiap individu dalam undang-undang dalam memperolehi hak-hak asasi, taraf atau status kemanusiaan. Semua manusia berasal daripada satu keturunan yang sama dan hanya membezakannya adalah dari sudut amalan, tanggungjawab dan ketakwaannya sahaja. Al-Musawah atau persamaan membawa dalam pelbagai jenis. Antaranya ialah persamaan terhadap tanggungjawab undang-undang. Setiap manusia tanpa mengira bangsa, keturunan, pangkat, warna kulit dan lain-lain telah terikat dengan undang-undang yang sama. Oleh itu, setiap individu sama ada majikan atau pekerja hendaklah bertanggungjawab mentaati segala undang-undang yang telah ditetapkan. Kedua, persamaan dalam tanggungjawab terhadap hukuman. Setiap manusia mesti dipertanggungjawabkan dan ditentukan dengan hukuman yang telah dijatuhkan tanpa mengira kedudukan, taraf, warna kulit, bangsa ataupun kedudukan seseorang. Semua orang terikat dengan undang-undang, peraturan dan hukuman yang sama. Hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berbeza dengan mengikut taraf dan darjat seseorang. Oleh itu, kesalahan yang dilakukan hendaklah ditanggung oleh pesalah tersebut dan tidak boleh ditanggung oleh orang lain. Akhir sekali, agihan dan penerimaan kemudahan-kemudahan. Harta yang telah diiktiraf seperti sekolah, jalan raya, hospital dan seterusnya hendaklah dikongsi bersama. Penafian terhadap hak ini akan menimbulkan konflik sosial yang mengakibatkan kesan negatif seperti membuat rusuhan kaum dan tujuan perasaan. Seterusnya, konsep atau pelaksanaan musyawarah di dalam organisasi telah melibatkan beberapa perkara yang berikut. Antaranya ialah semua warga organisasi yang harus diterima sama rata, terutamanya dari sudut peraturan dan undang-undang. Sebagai contoh, jika pekerja atasan melakukan kesalahan,
Pekerja tersebut perlu dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan pekerja bawahan yang melakukan kesalahan yang sama. Selain itu, warga organisasi mestilah dilayani dan dihormati dari segi kemanusiaan kerana setiap manusia mempunyai maruah, kecenderungan dan sifat yang tersendiri. Sebagai contoh, pihak atasan hendaklah melayan pekerja bawahan dengan baik, menegur kesilapan dengan cermat dan tidak menggunakan kekasaran ataupun kuasa melalui pangkat yang dimiliki. Hal ini kerana setiap manusia mempunyai mempunyai maruah, kecenderungan dan sifat serta cita rasa yang tersendiri. Dan Al-Musawah adalah prinsip pengurusan Islam yang menunjukkan kesejahteraan Islam. Pendekatan Islam tidak berdasarkan dari segi keturunan, warna kulit dan sebagainya, tetapi dibina atas dasar persamaan yang mana semuanya diberikan kedudukan yang sama rata. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Aina Syazana binti Azman. Saya ingin membentangkan isi tentang kepentingan prinsip Al-Musawah dan juga kesannya jika mengabaikan prinsip ini. Terdapat beberapa kepentingan bagi prinsip Al-Musawah yang boleh ditekankan. Kepentingan pertama yang boleh dilihat adalah melalui persamaan di dalam konteks organisasi di mana dapat mengelakkan penganiayaan terhadap mana-mana individu. Hal ini demikian kerana jika sesebuah organisasi mengamalkan prinsip ini, setiap individu pastinya mendapat beban dan tugas yang adil serta tidak akan menimbulkan isu diskriminasi terhadap mana-mana pihak. Ini bermaksud tidak akan ada seorang pun akan dilayan secara istimewa maupun sebaliknya. Sebagai contoh, setiap pekerja mendapat tugas mengikut kebolehan serta kemahiran masing-masing. Sebagai contoh, seorang pengurus bidang perakaunan menguruskan hal-hal kewangan dan bukannya melakukan kerja di luar kemampuan dan juga bidangnya. Isu ini perlu dititikberatkan oleh pemimpin dalam organisasi tersebut agar tiada seorang pun yang akan tercicir dari mendapat hak mereka. Kepentingan seterusnya ialah melalui aspek kepimpinan negara, iaitu dapat mengelakkan berlakunya penindasan terhadap rakyat. Isu persamaan di sini bermaksud setiap individu, tidak kira pemimpin maupun rakyat, mempunyai tanggungjawab masing-masing dalam mematuhi undang-undang. Hal ini kerana tiada mana-mana pihak pun yang lebih tinggi nilai darjatnya dalam pentadbiran walau berbeza dari segi pangkat ataupun darjat maupun keturunan, maka ini secara langsung dapat membuat rakyat berasa dilindungi dan diperlakukan secara adil kerana bukan sahaja rakyat yang perlu mematuhi undang-undang, malah pemerintah yang memiliki darjat yang tinggi juga perlulah melakukan hal yang sama. Kepentingan terakhir ialah memupuk semangat perpaduan antara masyarakat. Hal ini kerana prinsip ini mengetengahkan persamaan tanpa mengira sesuatu bangsa maupun kaum seseorang itu. Contoh yang boleh dilihat adalah kemasukan perkhidmatan awam tidak mengutamakan mana-mana bangsa ataupun sesuatu kaum, malah sesiapa sahaja yang mempunyai warga negara dibenarkan bekerja di sektor awam seperti perkhidmatan tentera dan polis yang seperti kita sedia maklum, pekerjaan ini terdiri daripada anggota-anggota yang berbagai kaum. Hal ini memberi impak besar dalam menyumbang keharmonian kaum kerana tiada isu diskriminasi yang akan timbul terhadap mana-mana kaum. Di samping itu, di sebalik beberapa kepentingan yang telah ditekankan, pasti juga ada kesan sekiranya mengabaikan prinsip Al-Musawah. Antaranya ialah menghalang pembangunan sesebuah organisasi. Hal ini terjadi kerana sesetengah pihak merasakan mereka tidak mendapat hak yang sama dengan individu yang lain. Sebagai contoh, terdapat sesetengah organisasi yang menindas golongan wanita dalam pekerjaan di mana golongan atau kumpulan tersebut tidak mendapat kesamarataan dalam pemberian gaji sedangkan mereka melakukan kerja serta tugas yang sama seperti golongan lelaki. Maka, hal ini boleh mencetuskan kemarahan golongan wanita dalam organisasi tersebut kerana tidak diberi hak persamaan dan berkemungkinan timbulnya protes dari mereka. Ini secara tidak langsung menjadikan organisasi tersebut kucar kacir yang boleh menghalang segala urusan berjalan dengan lancar, maka segala hal ini akan membawa kepada pembantutan dalam pembangunan organisasi. Selain itu, meningkatkan kesukuan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Hal ini kerana terdapat individu atau kumpulan yang dipinggirkan haknya. Sebagai contoh, berlakunya hukuman berat sebelah dijatuhkan kepada pesalah mengikut sesuatu bangsa.
maka ini akan menimbulkan rasa tidak puas hati kerana setiap hukuman yang dikenakan perlulah bersifat adil dan tidak dibezakan mengikut mana-mana aspek sama ada kaum, bangsa, keturunan maupun agama. Seperti yang kita sedia maklum, undang-undang di Malaysia sangat menitik beratkan keadilan dan tidak akan menghukum pesalah dengan cara yang berbeza-beza. Ini dapat dibuktikan melalui perkara 8 dalam Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan pengiktirafan dan perlindungan hak sama rata terhadap setiap individu di negara tanpa mengira bangsa, agama, keturunan, tempat lahir maupun jantina di sisi undang-undang. Oleh itu, perkara yang ingin diringkaskan di sini ialah jika prinsip Islam ini diabaikan, pasti akan tercetusnya salah faham yang boleh membawa kepada pergaduhan dan pembalahan yang seterusnya mengingkatkan semangat kesukuan dalam diri individu. Sekian itu sahaja penerangan daripada saya. Kesimpulan yang kami dapat daripada portfolio yang kami lakukan ini, yang pertama ialah setiap daripada kita umat Islam perlu pelajari dan memahami konsep dalam pengurusan Islam. Yang kedua, ajaran Islam merupakan ajaran wahyu yang mudah dan sesuai digunakan untuk semua manusia, tidak kira masa dan di mana sahaja. Yang ketiga, prinsip al-mas'uliyah dan al-musawwah yang kami bincangkan dalam portfolio kami telah membantu sistem pengurusan Islam jadi lebih sistematik dan adil. Yang keempat, dari perspektif Islam, warna kulit, kepelbagaian bangsa tidak mempengaruhi identiti seseorang. Pengurusan Islam mengekalkan dan memperluaskan lagi pelaksanaan pengurusan dan pentadbiran untuk mencapai kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Sekian itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.